Atik. Seterusnya hari ini di studio kita nak kongsi pada anda berkenaan topik untuk memerangi jenayah cyber menerusi perundangan. Jadi hari ini kita bawakan seorang tetamu di studio iaitu Profesor Dr. Nazura Abdul Manap menerusi Google Meet pada pagi ini untuk kita bercakap berkenaan dengan bagaimana kita boleh memerangi jenayah cyber menerusi perundangan. Assalamualaikum dan selamat pagi Prof. Dr. Nazura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, Prof. KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital, dijangka akan membentangkan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia di Parlimen awal tahun depan. Bagaimana sebenarnya pindaan akta ini boleh membantu untuk kita memerangi jenayah cyber, dan kalau boleh untuk mukadimahnya, Prof kongsikan apa sebenarnya Akta Komunikasi dan juga Multimedia ni, Prof. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okey. Kita baru ini mendapat berita lah daripada ruangan berita di internet dan sebagainya mengatakan bahawa Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 akan dipinda. Ya. Walau bagaimanapun setakat ini saya cuba mencarilah apakah perkara yang akan dipinda di bawah akta itu, tetapi mungkin masih lagi dalam peringkat rahsia. Ya. Walau bagaimanapun seperti yang kita tahulah, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini sebenarnya merupakan salah satu daripada undang-undang cyber yang telah digubal pada tahun 1998 bersama dengan akta-akta undang cyber yang lain lah. Kalau masih ingat Multimedia Super Koridor Raya Multimedia 1996 yang diadakan lebih beberapa tahun dah, lebih daripada hampir 30 tahun dah. Baik. Jadi sebenarnya Akta Komunikasi dan Multimedia ini digubal pertama sebabnya adalah kerana perubahan teknologi. Masa itu seingat saya pada tahun 1995-1996 Malaysia sudah mula diperkenalkan dengan internet, dan pada ketika itu akta yang ada di Malaysia yang berkaitan dengan telekomunikasi adalah Akta Telekomunikasi 1985 dan juga kita panggil Akta Penyiaran pada waktu itu ya. Dan walau bagaimanapun apabila teknologi internet ataupun digital ini diperkenalkan, maka dia mencipta satu ruang kosong di situ. Bagaimana kita nak kawal selia isu-isu berkaitan dengan internet atau isu dengan data. Jadi kerajaan telah mengambil keputusan untuk memperkenalkan satu akta yang mencantumkan penyiaran dan juga telekomunikasi, sambil memperkenalkan juga perlindungan ataupun perkara yang berkaitan dengan isu-isu teknologi maklumat. Itu sebenarnya antara sebab kenapa akta ini mula diperkenalkan. Dan semasa akta ini diperkenalkan, seperti yang saya nyatakan tadi, ia datang bersama dengan Multimedia Super Koridor. Pada waktu itu kita ada 10 jaminan yang diberikan oleh kerajaan, dan salah satu jaminan yang diberikan oleh kerajaan kepada investor pada waktu itu ialah tiadanya censorship, tiadanya penapisan berkaitan dengan isu kandungan internet pada waktu itu. Jadi akta ini juga telah menyatakan bahawa tidak dibenarkan penapisan ataupun censorship dilaksanakan. Walau bagaimanapun bukanlah secara total, sekiranya nak dilaksanakan oleh institusi-institusi tertentu sebagai self-regulation, itu tidak menjadi masalah. Cumanya kerajaan tidak akan mengambil peranan sebagai penapis. Ya, kalau kita lihat setengah negara lain, mereka buat lapisan awal di peringkat front gate, gateway negara tu, tapi kita tak lakukan melalui ISP di Malaysia lah. Itu antara mungkin, dan di bawah akta ini juga terdapat beberapa kita panggil peruntukan yang sebenarnya mengawal selia. Yang pertama adalah penyedia perkhidmatan internet ataupun dikenali sebagai ISP, dan antara isu-isunya lah isu-isu berkaitan dengan pelesenan ISP, isu berkaitan dengan isi kandungan yang di macam inilah, macam RTM semua
rancangan TV ataupun radio ya, syarikat TV atau radio akan dikawal selia oleh Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan juga mungkin sedikit lagi yang saya rasa perlu diketahui oleh orang ramai. Saya rasa pernah dengar ramai yang diambil tindakan kerana contohnya menyatakan sesuatu yang kurang sopan ataupun jelek ataupun lucah ya, dalam laman sosial. Itu juga merupakan orang kata apa, peruntukan yang dinyatakan di bawah akta ini untuk mengawal selia kesalahan-kesalahan berkaitan dengan perkara-perkara segitulah. Ya, maknanya boleh diambil tindakan juga di bawah akta ini. Mungkin boleh itu secara ringkas lah. Ya, itulah yang selalu dengar tu ya, apabila ada sebarang tindakan yang orang kata mencemarkan nama baik seseorang individu, anda akan didakwa di bawah akta ini, dipanggil sebagai Akta Komunikasi dan Multimedia. Prof, kalau juga boleh kongsikan apabila akta ini dicadangkan untuk sama-sama akan dipinda pada tahun hadapan, apa antara perkara yang perlu diberikan tumpuan pada pandangan Prof sendiri? Okey, mungkin sebab saya katakan tadi tidak jelas lagi apa yang akan dipinda oleh kerajaan, tetapi antara kenyataan yang diberi oleh Timbalan Menteri di KKD ialah antaranya adalah untuk mengukuhkan peruntukan yang sedia adalah. Antara perkara yang dinyatakan juga adalah untuk memberi ruang ataupun memberi tanggungan atau tanggungjawab yang lebih kepada pihak ISP, antaranya adalah untuk menyimpan data lebih lama. Itu antara yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Teo Ng Ching dalam dia punya press conference-nya. Dan juga beliau juga ada menyatakan bahawa ini untuk memastikan bahawa peruntukan undang-undang yang ada dalam Akta Komunikasi dan Multimedia itu berkesan ya, bukan sahaja kepada pengguna media sosial tetapi juga kepada pengguna perkhidmatan. Selalunya kita nampak di bawah Seksyen 233 ramai pengguna ya, mungkin ada ramai jugalah ya pengguna, kalau banyak saya rasa kes-kes dulu ya yang ditangkap di bawah Seksyen 233 di bawah akta ini yang terkena atau diaplikasikan kepada pengguna, tetapi mereka juga kali ini akan lebih memberi pertumpuan kepada penyedia perkhidmatan atau ISP. Dan juga mungkin ramai sejak akhir-akhir ini ya kes-kes berkaitan dengan penipuan ataupun lebih dikenali sebagai scammer, kan kita takut nak angkat telefon nombor tak kenal pun kita takut. Ya, itu juga tak silap saya merupakan salah satu hasrat objektif tindakan akta ini, yang mana sekarang ini bukan sahaja scamming itu dibuat oleh orang perseorangan yang sebenar, maknanya orang, tetapi mungkin dia berpura-pura menjadi orang lain, ya, memperdaya orang lain untuk mendapat sesuatu. Tetapi apa yang kali ini mereka buat adalah menggunakan AI ataupun kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence untuk berlakon sebagai orang yang kita kenal sehingga kita boleh tertipu dengan apa yang mereka nyatakan. Contohnya kita seorang penipu scammer, dia menggunakan AI, suaranya bertukar menjadi seperti orang yang paling dekat dengan kita, anak ke atau suami ke atau isteri ke, contohnya meminta duit untuk masukkan ke dalam akaun ini. Jadi kita pun tanpa memikir panjang sebab suaranya sama, terus kita masukkan duit. Ya, itu juga merupakan salah satulah saya nampak antara perkara-perkara yang akan ditekankan oleh tindakan. Tapi kita kena tunggulah apa yang akan dinyatakan dikatakan lewatnya tahun hadapan, insyaAllah. Sama-sama kita nantikan apa yang akan dibentangkan nanti. Mungkin di kesempatan yang ada berbaki masa ini, sedikit harapan sendiri daripada Prof apabila ya akta ini akan dibentangkan dan juga pindaannya. Okey, saya rasa yang paling ditakuti sekarang inilah ya oleh masyarakat umum adalah isu-isu berkaitan dengan penipuan ataupun scamming. Ya. Jadi saya harap peruntukan yang akan diperkenalkan nanti memberi tumpuan kepada bagaimana untuk orang kata apa, untuk menangani isu penipuan cyber ini ya. Dan juga memberi kuasa mungkin yang lebih kepada penguatkuasa untuk mengambil tindakan dengan lebih
cepat dan berkesan. Sebab kalau kita nampak sekarang ni, kalaupun diambil tindakan, yang menjadi mangsa ialah pemilik akaun Kaldai. Ya, yang mana mereka akhirnya didenda RM1,000 contohnya. Ya. Dan saya dimaklumkan oleh pengamal di kehakiman lah, mereka memaklumkan sebenarnya ini menjadi biasa. Pihak yang menyokong ataupun berada di belakang pemegang akaun Kaldai ini sudah berada di mahkamah untuk tolong membantu membayar. Jadi ini tidak sebenarnya memberi apa-apa penyelesaian pun kepada masalah yang kita hadapi. Sebab itu kalau kita dapati daripada tahun 2020 hingga 2022, lebih daripada 71,000 isu penipuan yang berlaku di Malaysia. Jadi kita tak mahu ada lagi pertambahan lah. Itu antara hasrat saya. Dan juga persediaan dalam kalangan penguasa. Sebab sekarang isu penipuan cyber ini lebih teknikal, lebih memerlukan pengetahuan teknologi yang tinggi. Contohnya apabila kita ada penipuan berkaitan dengan kripto. Kripto. Jadi kripto ini sangat canggih dan sangat memerlukan pihak pemahaman yang jelas dan bagus, terutama dalam kalangan pihak penguasa. Dan saya juga saya mengucapkan tahniahlah kepada contohnya PDRM dan juga Pesuruhjaya Security yang sudah pun mempunyai satu unit ataupun satu bahagian yang diperuntukkan untuk menguruskan berkaitan dengan penguasaan isu-isu berkaitan dengan kripto. Walau bagaimanapun banyak lagi perkara yang perlu dibuat untuk menyokong agar penguasaan yang akan dilakukan dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Dan yang terakhir sekali harapan saya adalah pada semualah kita rakyat Malaysia ini supaya sedar, berhati-hati. Dan paling yang saya rasa kita perlu kuatkan semangat kita adalah untuk menahan sifat tamak. Ya, saya rasa scam ini bukan saja kita terpedaya, tetapi sebenarnya datang juga daripada kelemahan kita kerana ketamakan yang ada pada diri kita. Dan saya percaya bahawa tak senang nak senang. Tak susah nak susah. Jadi kalau kita kena tipu, sedang je lah kena tipu. Tetapi nak kaya tu mesti kena usaha. Tak bolehlah keluar duit sikit boleh dapat dalam masa 2-3 jam berapa RM1,000. Itu memang terus tak percaya lah. Kalau terus tak percaya. Apa-apa saja tawaran yang too good to be true, orang kata, Prof, kan? Macam, macam mana boleh dapat RM5,000 goyang kaki kat rumah, kan? Klik-klik. Jangan. Itu semua pancingan, ya. Itulah antara harapan yang disampaikan oleh Prof pada pagi ini. Semoga apabila akta ini dibentangkan dan dipinda pada tahun hadapan akan mengukuhkan lagi sistem perundangan kita dan orang kata mengurangkan jenayah cyber yang berlaku nanti. Terima kasih, Prof, sampai kita hari ini menerusi Google Meet untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita bagaimana untuk memerangi jenayah cyber menerusi sistem perundangan.